Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk subjek RBT tingkatan 2, kali ini kita akan masuk dalam bab 1 iaitu penyelesaian masalah secara inventif. 1.1 pengenalpastian masalah. Okey. 1.11 mengenal pasti masalah bukan inventif dan inventif. Okey, masalah ni terbagi kepada dua. Yang pertama, masalah bukan inventif dan masalah inventif. Masalah bukan inventif ni ialah masalah yang tak ada kesan sampingan lepas usaha penambahbaikan berlaku. Masalah inventif pula dia ada kesan sampingan setelah masalah asal diselesaikan. Itu beza dia. Masalah bukan inventif dia tak ada kesan sampingan. Masalah inventif pula dia ada kesan sampingan setelah masalah asal diselesaikan. Okey, macam cikgu cakap tadi, masalah bukan inventif dia tak ada kesan sampingan yang berlaku selepas usaha penambahbaikan. Okey, kita bagi contoh. Yang pertama, tengok mentol ini tidak menyala. Jadi apa dia buat? Dia menggantikan mentol dengan mentol yang baru, maka mentol menyala seperti biasa. Tiada kesan sampingan lepas tu. Okey, contoh kedua pula, pisau tumpul. Okey, apa yang dia buat? Pisau tumpul dia akan asah. Lepas tu mata pisau akan jadi tajam. Okey, yang ketiga, pensel tumpul pula. Pensel tumpul dia buat apa? Dia akan asah dan maka pensel itu akan jadi tajam. Okey. Seterusnya kita masuk kepada masalah inventif. Masalah inventif ni yang cikgu terangkan tadi, dia ada kesan sampingan selepas usaha penambahbaikan dilakukan. Okey, contoh yang pertama, pensel tumpul. Lepas tu dia asah. Lepas dia asah, memanglah selesai dia jadi tajam, tetapi pensel tu akan jadi pendek. Itu masalah yang timbul. Okay, yang kedua, masalah tikus. Dia buat cara nak selesaikan dia pasang jerat. Tapi tikus tu dapatlah tapi mati. Tengok, jika gunakan perangkap maka tikus ditangkap. Lepas tu masalah baru dia, tetapi tikus mati tersepit. Okay, contoh ketiga, tengok, rumah dia panas. Jika guna penghawa dingin, maka tempat tu jadi sejuk lah, udara jadi sejuk, tetapi bil elektrik akan naik. Kesan dia bil elektrik naik. Okay, contoh keempat, hujan. Macam mana nak selesaikan masalah hujan? Kita pakai payung. Tapi bila kita pakai payung, masalah dia payung tu basah dan tak boleh nak masuk kereta lah sebab payung tu dah basah kan. Okay, banyak contoh ni. Contoh yang kelima pula, nak bawa bekal air sambil berlari. Macam mana dia selesaikan? Dengan dia pakai tali pinggang tu, push bag, dia letak air. Lepas tu masalah baru timbul. Apa dia? Tetapi pergerakan terbatas. Okay, ini contoh yang keenam, ada dalam buku teks. Okay, masalah dia meja kayu ni, dia tak dapat menampung berat buku tu lah, sebab dia meja kayu kan. Jadi dia selesaikan dengan menggantikan kaki meja tu dengan besi. Selesai tak masalah tu? Kaki tu tak goyang dah kan? Dia dah dapat menampung beban tu, buku tu. Tetapi masalah baru timbul, iaitu tengok tu, dia perlukan lebih ramai orang untuk mengangkat. Okey, maknanya kita ada teori TRIS untuk selesaikan masalah secara inventif. Nanti cikgu akan terangkan selanjutnya. Okey, 1.1.2 menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjukkan carta alih untuk menyelesaikan masalah bukan inventif. Okey, yang atas kali ni penyataan masalah. Kita ambil contoh masalah pisau tumpul tadi. Okey, yang kedua, pengenalpastian masalah. Masalah dia apa? Pisau tumpul. Okey, menyenaraikan pilihan penyelesaian masalah. Kita senaraikanlah.
Contoh yang pertama, kita asah pisau tu. Lepas tu yang kedua, kita beli pisau baru pun boleh. Yang ketiga, contohlah kita pinjam jiran sebelah, boleh juga. Okey, setelah itu kita membuat pilihan. Daripada atas ni kan ada 3, kita pilih satu. Contohnya kita pilih mengasah pisau. Lepas tu kita laksanakanlah, kita asahlah pisau tu. Lepas tu sampai ke bawah ni kita menilai keberkesanan pilihan tu. Lepas kita asah tadi, kita cubalah potong, tengok sama ada tajam atau tidak pisau tu. Kalau tak tajam, kita naik ke atas mula dekat pilihan senarai kita ada 3 tadi kan. Jadi kita pilih yang lain pula. Tapi kalau tajam, maknanya masalah itu sudah selesai. Okey, sekarang ni kita masuk model penyelesaian masalah inventif. Inilah kita guna model TRIS. Okey, dia ada 4 fasa sebenarnya. Fasa pertama ialah analisis, fasa kedua model masalah, fasa ketiga kaedah penyelesaian, dan fasa keempat model penyelesaian. Okey, boleh tengok dalam kotak pertama masalah khusus, kedua meringankan masalah, yang ketiga masalah umum, yang keempat ni menyelesaikan masalah umum, yang kelima penyelesaian khusus. Okey, yang ini cikgu cakap tadi ada 4 fasa: analisis punca masalah, model masalah, kaedah penyelesaian, dan model penyelesaian. Okey, sekarang kita masuk fasa 1 tadi, iaitu analisis punca masalah. Ni fasa 1 Kita masuk analisis punca masalah. Macam mana kita nak analisis fungsi? Dengan kita menjelaskan fungsi setiap bahagian. Tengok ini. Ini kan gambar meja tadi. Meja kan. Jadi kita jelaskan setiap fungsi. Contohnya ini apa? Ini muka meja. Yang ini kita tandakan dengan kaki meja. Yang ini kita tandakan dengan lantai pula. Okey, seterusnya. Yang fasa kedua ialah model masalah, yang dipanggil juga dengan percanggahan fizikal. Sekarang ni kita nak kenal pasti percanggahan fizikal. Apa tu percanggahan fizikal? Okey, percanggahan fizikal yang ada dekat masalah meja yang kita ceritakan tadi. Ada cikgu bagi contoh kan, meja tu bergoyang, tak boleh tampung buku yang berat. Okey, kita tengok masalah meja tadi. Meja tu sebenarnya dia nak apa? Dia perlu berat untuk menampung beban yang tinggi. Yang kedua, dia perlu ringan juga sebab dia untuk mudah dialihkan. Okey, maknanya berlaku percanggahan fizikal. Tengok apa dia percanggahan fizikal dia? Perlu berat dan ringan. Okey, fasa ketiga kaedah penyelesaian. Kaedah penyelesaian ni ada 2, kaedah pemisah ruang dan kaedah pemisah masa. Kita ambil contoh yang tadi, meja tadi meja berat tadi. Meja ada masalah tadi kan, untuk menampung berat. Okey, jadi meja tadi, tengok adakah percanggahan fizikal yang berlaku pada masa yang sama? Tengok dia berat untuk menampung beban tinggi dan ringan semasa dialihkan. Percanggahan ni berlaku pada masa yang sama ke tidak? Jawapannya tidak. Dia berat untuk menampung beban, masa dia menampung beban lah masa buku diletakkan atas tu, tapi dia perlu ringan semasa untuk dialihkan. Jadi berbalik pada soalan tadi, adakah percanggahan berlaku pada masa sama? Jawapannya tidak. Jadi kita pilih kaedah pemisah masa. Okey, fasa yang terakhir iaitu model penyelesaian. Setelah mengenal pasti kaedah pemisahan, murid boleh memilih salah satu atau menggabungkan beberapa prinsip inventif yang dibekalkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey, seterusnya kita masuk kepada 1.2.1, membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Okey, produk ni apa? Produk ni merupakan sistem yang menjalankan fungsi. Cikgu ambil contoh sistem jalan fungsi. Produk ni kita ambil kerusi. So kita tulis kat sini kerusi. Okey, fungsi dia apa? Fungsi ni apa pula? Fungsi ni tindakan. Contoh tindakan kerusi tadi, memegang.
Okey, yang akhir ni objek-objek ialah penerima kesan, iaitu manusia atau orang. Okey, kita tengok contoh di bawah. Yang pertama, kita ambil produk apa? Meja. Yang kedua, fungsi dia memegang. Yang ketiga, objek dia apa? Penerima kesan, buku. Okey, yang seterusnya, produk kereta. Fungsi dia mengangkut. Lepas tu, objek dia manusia. Okey, produk cawan, fungsinya memegang, objek air. Okey, produk yang seterusnya, pen, fungsi dia memegang, objek dakwat. Pen memegang dakwat. Boleh faham di situ. Okey. Sekarang ni kita nak melukis sistem fungsi 1.2.2. Komponen ialah bahagian-bahagian kecil yang berfungsi bagi menyokong suatu sistem. 1.2.2 melukis sistem fungsi. Jadi kita ambil contoh meja tadi lah. Mula kita senaraikan fungsi dia, labelkan fungsi dia. Yang ini muka meja, ini kaki meja, skru dan juga lantai. Lepas tu kita buat jadual dulu. Jadual macam tadi. Komponen kita letaklah apa komponen ni. Muka meja, kaki meja, skru, lantai. Fungsi dia kita letak juga, memegang. Tengoklah apa fungsi dia. Lepas tu objek kita letak juga. Okey, lepas kita dah buat jadual, kita masuk kepada melukis sistem fungsi. Yang ini kita nak lukis ni. Daripada jadual tadi, kita letaklah. Tengok apa yang ada. Lantai, kaki meja, muka meja, skru dan juga buku. Lepas tu kita buat anak panah memegang. Lantai memegang kaki meja, kaki meja memegang muka meja, muka meja memegang buku. Skru akan ada dekat tengah-tengah ni sebab dia memegang kaki meja dan muka meja. Okey. 1.2.3 membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Model fungsi boleh dibina dengan menggunakan garisan interaksi bagi menunjukkan produk yang mengalami masalah. Garisan interaksi yang boleh digunakan seperti jadual di bawah. Okey, garisan interaksi ni ada 4. Tengok yang pertama. Garisan macam ni yang pertama. Garisan pertama ni dia straight je. Ada anak panah, iaitu menunjukkan berguna. Lepas tu garisan yang putus-putus ini dia berguna tapi tak mencukupi. Okey, garisan yang tebal ni pula berguna tetapi berlebihan. Okey, garisan yang macam ombak ni bermasalah. Boleh faham Okey, seterusnya kita masuk dekat meja tadilah, masalah meja tadi. Okey, tengok masalah dia meja bergoyang dan tidak stabil kerana skru telah berkarat. Okey, dia dah tukar kaki besi tapi skru pula berkarat. Okey, situasi dia boleh digambarkan daripada rajah 6 ni lah. Okey, tengok lantai memegang kaki meja. Lepas tu garisan yang ini garisan biasa. Lepas tu skru ni dia berkarat. Tadi kita berkatakan dia berkarat. Sebab apa? Sebab ada kelembapan. Kelembapan tu yang membuatkan skru berkarat. Jadi bila skru berkarat, meja akan bergoyang lah. Jadi garisan ini, garisan putus-putus ni kita akan garisan biasa kita akan tukar jadi garisan putus-putus. Yang ini pun dia akan mempengaruhi memegang buku ni, jadi kita akan buat garisan putus-putus juga. Okey, sekarang kita buat rumusan lah, keputusan untuk relasi berantai dan punca kesan. Okey, macam saya cakap tadi, masalah inventif ialah ada kesan sampingan. Setelah kita buat usaha penambahbaikan, masalah bukan inventif pula, dia tak ada kesan sampingan. Okey, sekian, terima kasih.